Hai, salam. Okey, kita masih lagi dalam topik laju dan pecutan matematik tingkatan 2. Sekali ini kita akan masuk bahagian pecutan. Okey, pecutan dan nyah pecutan. Dalam bahagian ni kita ada apa yang dimaksudkan dengan pecutan dan juga nyah pecutan. Kita tengok kepada situasi kepada larian. Okey, kita tengok situasi ni di mana pelari pecut akan bermula pada garisan permulaan. Okey, pelari pecut ni, semua pelari pecut ni bermula pada garisan permulaan dan berlepas dari blok permulaan sebaik sahaja bunyi tembakan pistol kedengaran. Okey, lepas tu mereka berlarilah kan. Laju lari yang bertambah, maksudnya daripada larian slow dia akan makin laju kan kalau mereka berlari kan. Apabila mereka mula memecut ketika menuju ke garisan penamat, peningkatan laju ni dinamakan adalah pecutan. Jadi pada pergerakan perlahan jadi pergerakan makin laju, inilah dinamakan sebagai pecutan. Kelajuan berkurang pula lepas mereka nak sampai garisan penamat tu, mereka makin perlahan pula. Lepas sampai tu mereka slow kan. Jadi kelajuan berkurang ni dinamakan sebagai nyah pecutan. Okey, kita tengok kepada dia punya formula kepada pecutan atau nyah pecutan, sama je. Okey, jadi pecutan atau nyah pecutan ni bersamaan dengan perubahan laju dengan masa yang diperuntukkan, masa yang digunakan untuk pecutan tersebut. Perubahan laju ni adalah laju akhir tolak dengan laju awal. Okay, kita tengok situasi soalan. Sebuah kereta lumba memecut dengan keadaan pegun. Apa maksud keadaan pegun ni? Keadaan pegun ni maksudnya laju dia dalam keadaan kosong. Kosong, dalam keadaan kosong. Okey, dalam keadaan kosong. Maksudnya tidak bergerak. Jadi pergerakan pegun ni dalam keadaan kosong, tidak bergerak. Laju dia tengah keadaan kosong. Jadi maksudnya laju awal. Jadi laju awal dia adalah pegun. Okey, dia kata dari keadaan pegun dan mencapai kelajuan 120. Jadi laju akhir dia adalah 120 km per jam dalam masa 6 saat. Masa 6 saat. Jadi, macam mana kita nak buat kiraan dia? Okey, kita kira. Okey, perubahan laju daripada laju akhir, ni, laju akhir tolak laju awal. Laju akhir dia 120. Ni akhir. Kan, tolak dengan laju awal. Akhir 120 tolak awal dia adalah kosong. Jadi 120 tolak 10 tolak kosong jadi 120 per jam. Lepas tu masa dia 6 saat. Okey. Hitungkan pecutan dia. Jadi okey, sekarang ni kita nak kirakan dia dalam masa dia bagi masa pecutan dia dalam 6 saat. Jadi maksudnya kita kena tukarkan jam ni kepada saat. Jadi 120 km per jam. Ni kan per jam kan. Ni laju perubahan laju. Jadi dia per jam. Jadi maksudnya 1 jam 120, kita tukar 1 jam ni tukar kepada saat. Jam nak tukar pada saat berapa? Jam nak tukar kepada saat, tukar kepada minit, tukar kepada saat. Kali 60 kali dengan 60. Jadi kali 60 kali 60. Jadi 120 bahagi 60 dapatlah 0.033 km per saat. Okey, jadi kita dah dapat dah ni dalam unit perubahan laju dalam unit 0.033 km per saat. Asalnya perubahan laju unit dia 120 km per jam. Kita kena tukarkan dia kepada kilometer per saat. Kenapa kena tukar ni? Daripada ni
kepada ni. Kenapa nak tukar? Ni cikgu saat. Sebab masa dia diberi dalam bentuk 6 saat. Jadi kita kena tukarkan yang masa perubahan laju ni, jam ni tukar kepada saat. Jadi kita dah dapat 6 saat. Jadi pecutan dia yang ni bahagi 6 saat, kita akan dapat 0.0056 km per saat per dengan saat. Tengok ni. Yang ni per dengan saat lagi. Ni unit perubahan laju per dengan saat. Okay. Masih lagi tak faham, kita tengok situasi yang kedua. Okay. Kalinya, sebuah motosikal bergerak dengan keadaan pegun dan memecut secara seragam mencapai kelajuan 20 meter per saat. Jadi, laju awal dia adalah 0. Laju akhir dia adalah 20. Okey. Ni. Jadi berapakah pecutan? Masa dia dalam masa 5 saat. Jadi perubahan laju akhir tolak laju awal. Akhir 20 tolak awal. Jadi ni perubahan laju per dengan masa. Okey. Kenapa kita tak perlu tukarkan lagi yang ni? Sebab perubahan laju dia dalam masa meter per saat dan masa yang diberi untuk pecutan dia adalah 5 saat. Saat dengan saat tak perlu tukar lagi. Jadi kita masukkan dalam formula terus. Berbeza dengan soalan yang pertama. Soalan pertama diberi perubahan laju kilometer per jam. Nampak ni, kilometer per jam perubahan laju. Sedangkan masa dalam 6 saat dalam saat. Jadi perubahan laju tu kena tukarlah dari bentuk 120 km per jam tukar kepada 120 km per dengan 1 jam. Yang jam ni kena tukar kepada saat. Jadi 1 jam kali dengan 60 kali dengan 60 ni. Okey. Jadi kita dapatlah tukar perubahan laju dalam bentuk kilometer per saat. Sama juga dengan ini, perubahan laju dalam unit meter per saat. Jadi saat dengan saat tak perlu kita ubah lagi. Jadi jawapan 20 bahagi 5 dapat 4 dalam. Jadi unit dia adalah 4 meter per saat per dengan saat. Kamu boleh tulis dalam unit macam ni. 4 meter per saat per dengan saat ataupun 4 meter per dengan saat kuasa 2. Sebab saat ni dengan saat ni ada 2. Per ni dia maksudnya S kuasa 2. Bawah dia. Okey. Kita tengok lagi yang ni pula situasi yang ni. Selepas brek ditekan, kelajuan motosikal tu perlahan. Ni nyah pecutan. Kadar seragam dia berhenti dalam masa 4 saat. Berapakah pecutan dia dari maksudnya laju awal dia adalah 20. Dia tengah bergerak tu 20. Laju akhir dia semakin perlahan dengan kadar seragam dia berhenti. Laju akhir dia kosong lah, dia berhenti sebab dia brek, dia tekan brek, maksudnya dia berhenti. Jadi perubahan laju akhir tolak laju awal, akhir 20. Awal dia 20, akhir dia kosong. Awal dia 20. Jadi berbeza dengan pecutan awal-awal tadi, dia akhir dia 20. Awal dia dari starting dia kosong. Yang ni pula dia break. Maksudnya bila dia break, dia nyah pecutan. Jadi ni adalah nyah pecutan sebenarnya. Jadi kosong tolak 20. Akhir kosong tolak dengan awal 20. Dapatlah negatif 20 meter per saat dalam masa 4 saat. Jadi jawapan dia negatif 5 per saat kuasa 2. Jadi inilah
pengiraan dia. Okey, kita tengok unit dia. Unit laju biasanya kita ukur dalam unit kilometer per jam. Okey, tapi kalau kita nak kira dalam unit pecutan, okey, kalau dia dalam unit jam, okey, jadi dia akan jadi kilometer. Yang ni akan jadi kilometer per jam kuasa 2. Ni kilometer per jam kuasa 2 ataupun kilometer jam negatif 2. Kita buang ataupun kita boleh tulis dalam kilometer jam negatif 2. Hilang per ni, ataupun kita boleh tulis kilometer per jam per dengan jam. Okey, kalau unit laju dalam unit meter per saat, masa yang diperuntukkan untuk pecutan adalah saat. Jadi meter per saat per dengan saat, atau meter per saat kuasa 2 atau meter saat negatif 2. Okey. Okey, pertukaran unit. Okey, kamu kena faham bentuk meter kepada kilometer, minit kepada jam kepada saat ke, atau minit kepada saat ke. Okey, kita tengok soalan dia dulu. Okey, ni dalam unit pecutan. Okey. Dia maksudnya 420 meter per dengan minit per dengan minit. Nampak ni? Minit per dengan minit. Minit, meter per minit. Ini kalau meter per minit, ini maksudnya laju. Tapi meter per minit per dengan minit lagi. Maksudnya meter per minit per dengan minit lagi. Maksudnya minit kuasa 2. Ataupun boleh ditulis dalam unit 420 meter per dengan minit. Macam tu. Ataupun kita boleh tulis dalam unit 420 meter minit. Ataupun boleh tulis dalam 420 meter per minit per dengan minit. Tadi kan yang ni nampak konsep dia ni, dia ada kuasa 2. Kuasa 2 per dengan, ataupun buang palang ni jadi negatif 2. Nampak? Cikgu buang palang jadi negatif 2. Jadi berbalik kepada soalan. Okey, daripada ni tukar kepada ni. Okey, jadi sekarang dia daripada 420 meter minit per dengan minit. Dia kuasa 2. Jadi tukar kepada kilometer per minit per dengan minit. Jadi ni adalah dalam unit pecutan. Dan ni pecutan dia dalam unit kilometer per minit per minit. Ni pecutan meter per minit per minit. Jadi minit per minit ni tak perlu tukar. Masa tak perlu tukar lagi sebab dah sama minit dalam minit. Tak perlu tukar. Berbeza dengan soalan yang pertama tadi. Kamu nampak tak yang soalan pertama tadi? Dia perubahan laju dia. Mana soalan dia tadi? Perubahan laju dia dalam bentuk jam. Jadi kita kena tukar pada saat sebab masa dia dalam saat. Okey, kita tengok kat sini pula. Minit dengan minit tak perlu tukar. Jadi kita tukarkan meter kepada kilometer. 420 untuk meter kepada kilometer bahagi dengan 1000. Jadi yang bawah ni minit per minit ni tak perlu tukar lagi. Jadi 420 bahagi 1000 kita akan dapat 0.2 kilometer per dengan minit kuasa 2, ataupun boleh tulis dalam unit 0.42 kilometer per minit kuasa 2. Okey, nampak sama kan konsep dia? Nampak? Cuma yang ni nampak keliru. Yang ni lagi jelas. Kamu nampak senang. Minit dengan minit tak perlu tukar lagi. Okey. Meter dengan kilometer kena tukar. Jadi meter tukar kilometer bahagi dengan 1000. Okey, kita tengok soalan lagi. Okey. Rani berbasikal selama 3/4 jam dari rumah ke festival kebudayaan di bandar dengan perubahan laju 18 km per jam. Okey, perubahan laju dia. Jadi perjalanan ke
festival kebudayaan tu mengambil masa 40%. Okey, 40% daripada masa balik. Dan perubahan. Okey, kita tengok kat sini dulu. Sebelum kita pergi kepada ayat ni, kita pergi ke ayat ni dulu. Rani berbasikal selama 3/4 jam yang diadakan di bandar. Jadi dia ambil masa 3/4 jam. 3/4 jam. Masa yang dia ambil kepada dia pergi kepada bandar. Perubahan laju, ni tengok ni, perubahan laju dia adalah 18. Perubahan laju ni bermaksud laju akhir tolak laju awal. Jadi laju akhir tolak laju awal kita akan dapat 18 km per jam. Masa pula 3/4 jam. Jadi pecutan untuk dia pergi kepada bandar tu adalah, kita tengok pecutan dia pergi kepada bandar tu adalah perubahan laju dengan masa 3/4 jam. Jadi kamu buatlah kiraan 18 bahagi dengan 3/4 ataupun 18 kali dengan 4/3. Kamu akan dapat 18 kali 4 bahagi 3, kamu akan dapat 24. Okey, dapat sini baru. Ini pecutan semasa pergi. Okey, boleh faham pecutan semasa pergi. Okey, dah faham untuk pecutan semasa pergi. Dah dapat sini kan? Cikgu padam balik dah tadi. Okey, masa pula. Tengok kat sini ayat masa. Perjalanan ke festival kebudayaan mengambil masa kurang 40% berbanding masa balik. Okey, jadi maksudnya masa balik dia tu, dia hanya perlukan 60% masa daripada 3/4 jam. Sebab dia kurang 40%. Dia kurang. Maksudnya dia lajulah. Masa balik dia lagi laju. Semasa pergi dia ambil masa 3/4 jam. Semasa balik dia kurang 40%. So, dia mengambil masa kurang. Maksudnya dia kurang 40%. Masa balik dia kurang 40%. Jadi maksudnya dia hanya perlukan 60% daripada 3/4 jam. Jadi 3/4 jam daripada 60%. Okey, jadi kamu buatlah 3/4 jam kali dengan 60%. 60%. Macam ni. Jadi kamu akan dapat 3 kali 60. Okey, dapat 180 bahagi dengan 4 bahagi dengan 100. Kamu akan dapat 0.45 jam. Jadi masa waktu balik dia hanya perlukan 0.45 jam. Yang ni nampak keliru kan? Ini dia buat macam ni, keliru. Okey. Tak apa, kamu ikut cikgu. Dia perlukan masa 0.45 jam sahaja waktu balik. Sebab dia hanya perlukan masa 60% daripada waktu asal dia, waktu yang dia pergi. Waktu dia pergi, dia perlukan 3/4 jam. Waktu balik dia kurang 40%. Faham tak? Dia kurang 40%. Dia kurang 40% maksudnya dia hanya perlukan 60% sahaja waktu balik. 60%. Jadi 3/4 kali 60 dapatlah 0.45 jam. Okey, kita dah dapat 0.45 jam. Terus dapat kat sini. Okey, jadi waktu pecutan waktu balik bersamaan pecutan balik, perubahan dia kata perubahan laju sama. Perubahan laju sama. Jadi perubahan laju adalah 18. Tak perlu ubah lagi. Masa dia 0.45. Okey. Bahagikan dia dapatlah 40 km per jam per dengan jam. Jadi beza pecutan dia, beza pecutan pergi dan balik 40. Ni, kita dah dapat 40. Waktu balik dia 40. Tolak dengan waktu pergi 24. 40 tolak 24 sama dengan 16. Beza dia dekat sini je cikgu buat. Cikgu buat lagi ringkas berbanding yang ni. Maksa dia. Yang ni dia panjang. Kiraan masa dia panjang dari sini. Cikgu yang masa ni cikgu ambil terus. 3/4 kali 60. Dapat dari mana 60 cikgu? Kamu kena fahamkan maksud dia. Dia kata waktu dia balik mengambil masa kurang 40. Perjalanan ke festival
mengambil masa kurang 40% berbanding masa balik. Maksudnya, waktu balik dia perlukan kurang 40% daripada waktu dia pergi. Kena faham macam tu. Mengambil masa kurang 40% berbanding masa balik. Masa waktu balik dia perlukan masa 60% sahaja. Okey. Yang ni ayat ni kamu kena fahamkan bentuk dia. Okey, soalan yang terakhir. Temi memandu dengan kelajuan 7 km per jam dengan menambah kelajuan kepada 100 daripada awal pergi akhir. Perubahan laju akhir tolak awal dapatlah 30. Nampak ni akhir tolak awal dapat 30 km per jam dalam masa 30 minit. Pencutan 30 minit. Nampak beza ni? Minit ni jam. Beza kan? Kamu kena tukarkan yang mana? Kena tukar minit ni tukar kepada jam. Okey. 30 minit tukar kepada jam bahagi 60. 30 bahagi 60 kita akan dapat 1/2 iaitu 0.5. Dapat dapat 1/2 ataupun 0.5. Dapatlah 1/2 jam. Jadi dah tukar kepada jam dah. Jadi minit tukar kepada jam bahagi 60. 30 bahagi 60 dapatlah 1/2. Jadi bolehlah bahagi 30 bahagi 0.5 atau 1/2 dapatlah 60 km per jam per dengan jam. Ni dapat pecutan semasa yang ni. Hitung pecutan dalam unit ni. Okay, kita dah dapat dah kilometer per jam per dengan jam. Okey, jadi sekarang kita nak kira pula dalam unit kilometer per jam per dengan saat. Okey, kita tengok soalan dia tadi. Perubahan laju dia dalam unit ni. Okey, kilometer 30 km per jam ni dah okey dah. Per dengan saat. Saat ni maksudnya yang ni kena tukar masa ya dia pula. Masa dia perlukan dalam bentuk saat. Yang asal dia 30 minit. Okey, jadi yang ni tadi, dia yang ni okey dah, tak perlu tukar. Okey. Kilometer per jam tak perlu tukar per dengan jam. Yang ni maksud dia yang minit ni kena tukar kepada jam. 30 minit tukar pada jam, jadilah dapat 1/2 jam. Berbeza dengan yang ni. Yang ni pula kilometer per jam. Per jam kita tak perlu tukar lagi. Yang ni adalah 30 km per jam. Jadi tak perlu tukar lagi perubahan laju. Per dengan saat. Yang saat ni, masa dia ni daripada 30 minit tukar kepada saat. 30 minit tukar kepada saat. 30 minit tukar kepada saat kali dengan 60. Dapatlah 1800 saat. Jadi 30 bahagi dengan 1800 saat sama dengan 0.0167 km per jam per dengan saat. Itu dia. Okey, sampai situ saja untuk pembelajaran kali ini. Salam.